Assalamualaikum. Hai, nama saya Siti Mastura binti Mansur, merupakan pelajar tahun 3 dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan yang bermejakan sejarah dan bermainakan bahasa Melayu. Jadi saya akan meringkaskan perkara berkaitan jurnal yang bertajuk Lakuan Bahasa Permintaan dalam kalangan pelajar Melayu di Akademi Pengajian Bahasa di UiTM Shah Alam yang dihasilkan oleh Norma Ahmad, Amira Ahmad dan G. Sharina Shahrudin. Dan secara ringkasnya, jurnal ini adalah berkaitan lakuan bahasa permintaan yang dikaji dalam kalangan pelajar Melayu. Pada pengenalan jurnal ini, para penulis menunjukkan beberapa tafsiran yang berkaitan dengan konsep lakuan bahasa permintaan, di mana konsep ini ditafsirkan sebagai satu ujaran yang mendorong penutur berusaha untuk menarik perhatian pendengar bagi melakukan sesuatu. Objektif jurnal ini adalah untuk meneliti penggunaan lakuan bahasa permintaan dalam kalangan para pelajar Melayu berdasarkan pelbagai konteks situasi dalam domen sosial tertentu. Dan dalam jurnal ini, para penulis menyatakan sorotan literatur ataupun kajian lepas bagi memberikan gambaran awal kepada pembaca terhadap kajian yang mereka lakukan. Jurnal ini, para penulis menyatakan teori-teori yang mereka gunakan dalam menganalisiskan data mereka. Dan dalam kerangka teori, para penulis menyatakan teori kategori permintaan yang diperkenalkan oleh Bloom, Kuka, House dan Casper 1989, di mana terdapat 3 aspek yang terlibat dalam lakuan bahasa permintaan ini, iaitu pencetus, lakuan permintaan dan tindakan sokongan. Dan 3 aspek ini dihuraikan dengan terperinci oleh penulis, dan penulis juga menyatakan contoh bagi menunjukkan 3 aspek ini yang terdapat dalam sesuatu ujaran permintaan. Teori kedua yang para penulis gunakan dalam jurnal ini adalah teori yang diperkenalkan oleh Hassan 2003, di mana beliau menyatakan bahawa terdapat 3 tahap lakuan bahasa permintaan, iaitu tahap langsung, tahap tidak langsung konvensional, tahap tidak langsung tidak konvensional. Dan dalam ketiga-tiga tahap tersebut terdapat sub-strategi yang terlibat, dan maklumat tersebut dinyatakan ataupun dipersembahkan dalam bentuk jadual, di mana jadual tersebut terdapatnya maklumat strategi dalam lakuan bahasa permintaan. Dan penulis juga menyatakan huraian bagi menjelaskan sub-strategi yang terlibat dalam lakuan bahasa permintaan. Teori yang ketiga yang digunakan oleh para penulis ialah teori yang diperkenalkan oleh Asmah, iaitu prinsip kesantunan dalam masyarakat Melayu. Prinsip ini penulis hanya menghuraikan secara umum sahaja, di mana dalam prinsip ini terdapat 6 faktor, iaitu perkaitan peranan, perbezaan taraf sosial, kewujudan kuasa, menjaga air muka, kepatuhan kepada tajuk atau bidang, dan kepatuhan kepada peraturan perbincangan. Jadi dalam jurnal ini, penulis menyatakan kaedah yang mereka gunakan pada bahagian metodologi kajian. Kaedah yang mereka gunakan ialah kaedah tugas menyempurnakan wacana atau secara ringkasnya TPW. Kaedah ini adalah untuk memperoleh maklumat atau data. Dan cara kaedah ini dijalankan adalah dengan mengedarkan satu borang kepada para responden yang mengandungi konteks situasi tertentu ketika membuat lakuan bahasa permintaan. Dan dalam bahagian metodologi kajian ini, para penulis menyatakan mereka mengambil 20 orang responden bagi membolehkan konteks situasi dapat dianalisiskan dengan teliti. Dan dalam bahagian metodologi ini juga, para penulis menyatakan konteks-konteks yang mereka letakkan dalam borang itu, dan konteks ini para penulis meletakkan singkatan KS untuk menunjukkan konteks situasi yang akan digunakan pada bahagian dapatan kajian nanti. Dan kita masuk pula kepada bahagian yang paling penting dalam jurnal ini, iaitu bahagian dapatan kajian. Bahagian dapatan kajian ini sangat penting, di mana kita dapat melihat hasil analisis yang dilakukan oleh para penulis. Dan pada bahagian dapatan kajian ini, pada bahagian awalnya, para penulis telah menyatakan bahawa mereka pada awalnya mengambil 20 orang responden, namun hanya 16 orang responden sahaja yang memberikan maklum balas. Berdasarkan teori yang pertama, teori Bloom, Kuka, House dan Casper yang para penulis gunakan, para penulis
mempersembahkan hasil analisis mereka dalam bentuk jadual yang mengandungi maklumat jumlah urutan permintaan dalam lakuan bahasa permintaan. Dan selepas jadual itu, para penulis menghuraikan dengan terperinci apa maklumat yang terkandung dalam jadual yang mereka hasilkan bagi menunjukkan hasil kajian atau hasil analisis mereka. Dan selepas huraian yang terperinci, mereka juga menunjukkan beberapa contoh ujaran yang dihasilkan oleh 16 responden. Saya mengambil satu daripada ujaran yang para penulis nyatakan, iaitu ujaran berdasarkan konteks KS3. Ya, ujarannya ialah, korang tolonglah kemas rumah, janganlah buat sepah, kita kan duduk rumah ni sama-sama. Berdasarkan ujaran tersebut, para penulis menunjukkan bahawa terdapat pencetus, iaitu dalam ujaran korang, di mana pencetus ini merupakan satu unsur yang hadir sebelum suatu lakuan bahasa permintaan itu diujarkan, manakala ujaran tolonglah kemas rumah yang merupakan aspek lakuan bahasa, iaitu teras kepada ujaran itu sendiri. Dan ujaran seterusnya ialah, janganlah buat sepah, kita kan duduk rumah ni sama-sama, merupakan aspek tindakan sokongan yang merupakan tindakan luar daripada lakuan bahasa permintaan. Okey, berdasarkan teori yang kedua yang para penulis ambil, iaitu prinsip kesantunan yang diperkenalkan oleh Asmah tahun 2000, para penulis menyatakan secara umum bahawa dalam situasi domain rakan sebaya, terdapatnya prinsip seperti penjagaan muka dan penggunaan korang dalam salah satu ujaran yang mereka peroleh menunjukkan kata sapaan bagi memanggil rakannya bagi menunjukkan kesantunan bahasa dalam menyatakan sesuatu permintaan. Dan hasil analisis yang seterusnya yang mereka gunakan berdasarkan teori hasar, iaitu hasil kajian ataupun hasil analisis mereka dipersembahkan dalam bentuk rajah yang mengandungi maklumat kekerapan penggunaan sub-strategi dalam lakuan bahasa permintaan. Jadi berdasarkan rajah yang para penulis tunjukkan ini, kita dapati bahawa sub-strategi yang sering digunakan oleh para responden ialah sub-strategi performatif pembatas, di mana dalam ujaran oleh para responden yang mereka berikan, terdapatnya penggunaan penanda linguistik seperti bolehkah. Dan hasil analisis ini juga dipaparkan ataupun dipersembahkan dalam bentuk jadual yang mengandungi maklumat perincian sub-strategi dalam lakuan bahasa permintaan mengikut domain dan konteks situasi. Dan berdasarkan jadual tersebut itu juga, para penulis menyatakan ujaran yang terlibat berdasarkan sub-strategi yang disenaraikan. Sebagai contohnya, saya mengambil sub-strategi SS3, iaitu ujaran yang dihasilkan ialah, maaf mencelah, puan bolehkah puan ulang sekali lagi berkaitan topik tadi. Dan kesimpulan bagi jurnal ini, para pekaji mendapati bahawa hasil analisis melihatkan para pelajar Melayu menerapkan penggunaan urutan permintaan yang jelas dalam menyampaikan lakuan bahasa permintaan mengikut konteks situasi dan domain tertentu. Konteks situasi ini sebenarnya yang mendesak responden untuk menunjukkan penggunaan tindakan sokongan yang lebih banyak berbanding konteks situasi yang mewakili sesuatu pihak. Oleh itu, keputusan yang diperoleh daripada data yang diambil menunjukkan hasil yang berbeza mengikut konteks situasi dan juga berdasarkan dengan siapa mereka bercakap. Dan dalam jurnal ini, penulis menggunakan 20 sumber rujukan bagi menghasilkan analisis mereka. Dan salah satu rujukan yang mereka ambil ialah daripada Bloom Kuka, daripada Hassall, daripada George Yu dan juga Levinston. Di akhir jurnal ini, para penulis menyatakan secara ringkas biodata mereka dan didapati bahawa ketiga-tiga penulis ini merupakan seorang pensyarah di Universiti Teknologi Mara. Dan pada pendapat saya, jurnal ini wajar dijadikan sebagai sebuah bahan rujukan kerana hasil analisis yang ditunjukkan oleh para penulis sangat terperinci dan mendalam berkaitan dengan lakuan bahasa permintaan. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.